Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安早安。 Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sekali lagi berikan kita waktu untuk beribadah kepadanya. 我们要感谢上帝，今天早上他再一次给我们机会来这里敬拜他。 Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 让我们还没有听到之前，先祷告。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang ada buat kami. 我们在天上的父，我们要感谢你，因为你随时随地都与我们同在。 Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk kembali masuk di dalam hadirat-Mu. 我们也感谢你今天早上给我们机会，让我们能够来敬拜你。 Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. 我们要聆听你的道， Sucikan dan kuduskan hati kami. 求你洁净我们的心思意念。 Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh kembali mengingatkan kami. 但愿你的道今天早上再次提醒我们， Kami yang adalah murid-murid-Mu. 我们是你的门徒。 Berkati hamba-Mu dan Ibu Jenny akan menerjemahkan. 求你祝福，无论是讲的或者翻的， Supaya hari ini kami boleh memberitakan firman Tuhan. 让我们今天早上能够传讲你的话语。 Kuasai hati setiap kami. 求你掌管我们的心思意念， Supaya kami boleh mendengar suara Tuhan. 让我们聆听到你的声音。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dari kitab Efesus. 亲爱的弟兄姐妹，我们要再次思考，就是以弗所书。 Kita membuka dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. 我们今天要思考的是以弗所书第4章17到32节。 Ini adalah lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. 这是继续上个礼拜牧师所讲的道。 Namun kita akan membaca terlebih dahulu ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. 那么我们首先会读17到24节。 Demikian firman Tuhan. 圣经是这么说的。 Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 以弗所书第4章17到24节。 所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事，他们心底昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然上进，就放纵私欲，贪心种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理， 就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Victor de Averon. 弟兄姐妹，有一位叫做 Victor de Averon 的， Dia adalah seorang yang disebut feral child atau anak liar. 他被称为是与世隔离的一个野孩子。 Feral child adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang tumbuh tetapi terisolasi dari komunitas manusia sehingga dia tidak bisa dengan pola kehidupan manusia. 野孩子呢，就是一种在离隔世的生活，他们可能在树林里，他们就与世隔交，所以他们的生活方式也是与世隔离的。
dia justru terbiasa dengan kehidupan liar. 所以他是平常是过一些野生动物的生活。 Biasanya dia bertumbuh di hutan dan terisolasi dari manusia. 平常他是离开人群，就在那个丛林里居住。 Victor yang diperkirakan berusia 12 tahun ketika dia ditemukan di wilayah Aveyron, Prancis ini. 当他们在法国的 Aveyron 区找到这个Victor 的时候，他刚好呢就是12岁。 Saudara, ketika dia ditemukan, ternyata dia tidak bisa berbicara dan dia tubuhnya penuh dengan luka. 发现他的时候，原来他不会说话，而且他身上满身都是很多的伤痕。 Pada tahun 1800 ketika dia ditemukan, banyak peneliti yang kemudian meneliti akan Victor ini. 在1800年的时候找到他，那么很多的研究人员就想去调查他。 Para peneliti dan para dokter kemudian menemukan bahwa anak ini tidak bisa lagi beradaptasi dengan kehidupan sosial manusia. 然后这些医生们和那些研究人员就发现，这个 Victor 他不可能再过与人类同居的那种生活。 Sehingga para dokter dan peneliti ini, saudara, membiarkan anak ini ada tetap di koridor di Institut Nasional Tunarungu pada waktu itu dan kadang-kadang sebagai pertunjukan. 所以这些医生和那些研究人员就把他放在那个国立的聋哑机构，就让他在那里展现出来，好像表演一样。 Saudara, yang menarik, ada seorang dokter bernama Jean Itard, kemudian ia mengadopsi anak ini dan kemudian mengasuhnya sendiri. 但是有趣的是，有一位医生叫做 Jean Itard， 他发现了这个孩子，就把他带到家中去抚养他。 Di dalam didikan Dr. Itard ini, Victor akhirnya bisa mengucapkan beberapa frasa kata. 在这个伊塔医生的细心照顾之下，那么 Victor 呢就能够说简单的词句。 Namun Itard juga menemui bahwa anak ini sudah sulit sekali untuk hidup di kehidupan sosial seperti manusia biasanya. 但是这位医生也发现 Victor 是很难在跟人相处，过一些普通人的生活。 Saudara, yang kemudian membuat saya bertanya adalah apa yang membuat Dr. Itard ini kemudian dia mengadopsi Victor dan menyayanginya dengan begitu baik. 事后我就在想，什么事情导致这个伊塔医生愿意去抚养他，然后细心来去照顾他呢？ Saudara, Dr. Itard ini memiliki satu pemahaman bahwa sesungguhnya seorang manusia itu harusnya menjadi selayaknya ia manusia, menjadi manusia seutuhnya. 因为伊塔医生他有个信念，就是成为人，他应该有那种人类那个完整的那个性格和本质。 Seharusnya seorang manusia itu tumbuh di dalam tatanan masyarakat dengan fungsi yang peran dengan sesuai yang dia adalah manusia. 因为人应该是住在那个社会里，社会的秩序里，而且成为一个普通的人。 Saudara, meskipun Dr. Itard disebutkan bahwa dia gagal mendidik Victor, 虽然人们称那个伊塔医生他在教育这个 Victor 方面已经失败了， tapi kemudian ia dipuji karena dia mendirikan pendidikan lisan untuk para tunarungu. 但是后来很多人都称颂他，因为他能够设施一个为聋人的那个教育制度。 Dan memperkenalkan metode pengajaran yang baik, yang baru untuk semua anak-anak yang sangat cacat. 就是为那些残疾的孩子们设立了一个非常好健全的一个教育制度。 Jean Itard adalah seorang yang menginginkan manusia hidup dalam keutuhan atau kelayakannya sebagai seorang manusia. Jean Itard 的医生，他的信念就是要人过一个正常完整的一个人生。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， di dalam pembacaan kita tadi kita bisa melihat bagaimana Paulus kembali menekankan identitas jemaat di Efesus. 从刚才我们所读的经文，我们就看见保罗再次强调我们在基督里的那种身份。 Di ayat 20 dan ayat 21, Paulus berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. 在20节是这么说：你们学了基督，
kamu sudah menjadi murid Kristus. 你们已经成了基督的门徒， Kamu telah mendengar tentang Dia. 你已经听到关于他的事， Kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. 而且领了他的教。 Artinya bahwa hidup mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan. 就是说，他们的生命是已经被救赎的。 Jemaat adalah orang-orang yang telah diperbaharui hidupnya. 所以信徒们他们的那个信心是已经被更新的， Orang-orang yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus. 已经成为基督的一个肢体。 Saudara, di sini Paulus kembali menekankan akan keutamaan Kristus yang adalah kepala. 在这里，保罗再次强调，基督就是教会的头。 Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Kristus sang kepala dan kita adalah anggota tubuh Kristus. 我们已经在上个礼拜学习，就是基督是教会的头，我们就是教会里的肢体。 Kehidupan jemaat yang diperbaharui dan diubahkan itu adalah inisiatif dan karya Allah sebagai kepala. 我们能够被更新，因为都是上帝主动的。基督成为头，他主动采取这些作为。 Paulus mau mengingatkan jemaat untuk tidak melupakan identitas mereka itu. 使徒保罗要信徒们不要忘记他们的这种身份。 Saudara, disinilah Paulus kembali mengingatkan jemaat. 弟兄姐妹，在这里保罗再次提醒那些信徒们， Paulus memberikan nasihat bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. 保罗提醒他们不要再过那种不认识上帝的人的那种生活。 Jangan hidup lagi seperti orang-orang kafir yang hidupnya penuh dengan penyembahan berhala. 不要像外邦人的生活方式，他们在那里祭拜偶像。 Saudara, Paulus sadar betul bahwa kondisi jemaat di Efesus itu, walaupun mereka dengan identitas baru mereka masih bisa ada hal-hal dalam kehidupan lama mereka yang bisa merusak iman mereka. 因为使徒保罗发现，虽然他们有那个新在基督里新的身份，但是他们还是有可能去回到旧的生活方式。 Mereka masih bisa tergoda untuk hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekitar mereka. 他们会被引诱，再一次过那些好像不认识人的那种生活，不认识神的那种生活。 Di dalam pembacaan kita jelas sekali Paulus menuliskan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. 这种人呢，保罗称他们是无知的，而且呢就是昏昧的。 Mereka adalah orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah. 他们是与神的生命隔绝了。 Perasaan mereka tumpul. 他们自己都是无知。 Mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan keserakahan. 然后他们就心就既然上进，放纵私欲。 Saudara, nasihat Rasul Paulus ketika berkata jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. 当使徒保罗说你们行事不要再像外邦人的时候， Disambungkan dengan Paulus berkata bahwa yang harus kamu lakukan adalah menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia yang baru. 接下去保罗说什么呢？就是我们要脱下旧人，就穿上新人。 Manusia lama yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk atau sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan kita yang buruk. 旧人就是说我们以前那些恶习。 Saudara, memang seharusnya karya perubahan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita itu diikuti dengan perubahan radikal. 不错，其实基督已经拯救我们，我们的生命呢应该有一个翻天覆地的一种改变。 Perubahan dari kebiasaan lama kita atau dosa-dosa kita menjadi kebiasaan yang baik atau kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. 从我们旧的生活，充满罪恶的生活，变成一个新的生活，就是圣洁的生活。 Betul saudara bahwa ada kecenderungan kita untuk kembali ke manusia lama kita. 不错，我们常常有个倾向要回到我们以前救人的方式。 Untuk itu saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. 所以在这里，使徒保罗提醒以弗所的信徒们。 Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya kuis berhadiah buat Bapak Ibu. 主爱的弟兄姐妹，现在我有一个猜奖游戏，是有 Hadiahnya adalah dapat 1 buah mobil. 是有奖品的，就是一部车。 Siapa yang mau Bapak Ibu? 你们中间有人想得到这部车吗？ Oke, pertanyaannya adalah Bapak Ibu menyebutkan poin pertama dari khotbah Musa minggu yang lalu.
我的问题就是请大家跟我再一次讲牧师上一个礼拜所讲的第一点是什么？ Bapak Ibu mengingatnya? 大家会记得吗？ Mungkin Bapak Ibu buru-buru buka catatan Bapak Ibu minggu yang lalu. 可能大家就快去看自己写下的那些笔记是什么。 Sayangnya saudara, saya tidak bisa mendengar Bapak Ibu menjawab, jadi hadiahnya buat saya sendiri. 对不起，我不能够听到你们的答案，所以那个奖品就归我自己了。 Saudara, minggu yang lalu Musa menyampaikan poin pertama bahwa peliharalah hubungan kita dengan Kristus yang adalah kepala. 牧师上个礼拜所讲的就是我们一定要与教会之手，就是基督连接在一起。 Dijelaskan bahwa kehidupan kita yang adalah anggota tubuh ini harus terkoneksi dengan Kristus yang adalah kepala. 就是说，我们这是基督身子的肢体，所以我们应该与头连接在一起。 Saudara berbicara soal terkoneksi, 讲到连接的问题， di sini Paulus tegas berbicara bahwa dengan kehidupan yang lama putus koneksi. 就是说我们与那个使徒保罗在这里所讲的，就是与旧的生活，我们应该断绝关系。 Ketika kita menjadi orang-orang yang adalah satu tubuh, menjadi tubuh Kristus, maka kita harus memutuskan hubungan kita dengan kebiasaan-kebiasaan atau dosa-dosa lama kita. 所以，当我们决定成为基督身体的一个肢体之后，我们就要与旧的生活来脱离。 Mengapa kebiasaan buruk atau dosa-dosa itu harus kita tanggalkan, Bapak Ibu? 为什么我们要远离我们以前旧的那个生活方式、那个坏的习惯呢？ Kehidupan itu tidak layak bagi Kristus yang adalah kepala. 因为那种生活是不配使我们称基督为我们的头。 Dan kehidupan yang masih berkubang di dalam kebiasaan buruk atau dosa-dosa kita, itu dikatakan di ayat 22 bahwa akan menemui kebinasaan. 而且我们这样旧的生活会怎么样呢？会使我们变成沉沦。 Saudara, kita harus menyadari bahwa dosa itu bersifat merusak kita. 我们要清楚明白，罪恶是有破坏性的。 Dosa lama yang masih kita pelihara itu dapat merusak koneksi kita dengan Kristus yang adalah kepala. 如果我们常常还是保持那种罪性，就会破坏我们与基督的连结。 Saudara, kalau kita membaca lagi di ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan kehidupan yang jauh dari Allah itu adalah kehidupan yang punya hati degil, tumpul, penuh hawa nafsu dan kecemaran. 如果我们再一次回想第17、19节，就是与神的生命隔绝的呢，就是那些变成无知、心里刚硬，然后良心也既然丧尽的。 Saudara, selain sifat dosa yang adalah merusak itu, dosa juga itu sebenarnya mematikan kita secara perlahan, Bapak Ibu. 那个罪性不单使我们与上帝隔离，而且会慢慢这样来轻视我们。 Cara kerjanya tidak seperti bom yang sekali kemudian kita hancur. 当然，它不是一次性，就好像炸弹一次的爆炸。 Tetapi cara kerja dosa yang merusak itu adalah pelan-pelan. Mungkin kita baik-baik saja awalnya. 但是罪它的破坏性呢是渐进式的，可能初我们外表看起来还是觉得不错， Tapi lama-lama kita akan mati. 但是最终我们会怎么样呢？会死亡。 Saudara, mungkin saudara mengenal bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah disebut sebagai the silent killer. 可能弟兄姐妹都知道，患血压高呢是被称为一个沉默的杀手。 Saudara, kenapa? Karena tekanan darah tinggi itu biasanya tidak memiliki gejala, tapi menyebabkan kerusakan yang sangat fatal dan progresif. 为什么我们称它为沉默的杀手呢？因为初看不见征兆，但是最后呢会带来严重的后果，甚至于死亡。 Kita harus menyadari bahwa cara kerja dosa mematikan kita itu adalah seperti silent killer ini. 我们要知道，那个罪过在我们身上所起的作用，就好像会令人死亡的那个血压高一样。 Saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan lama kita atau kebiasaan-kebiasaan buruk atau dosa-dosa kita itu bisa membunuh kita dengan pelan-pelan. 弟兄姐妹，我们要意识到这些罪过呢，会使我们呢慢慢的去世。 Bahkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 甚至于主爱的弟兄姐妹， di dalam perkembangan dunia saat ini banyak hal yang dapat menyeret kita ke dalam dosa.
在这个发达的世界里，很多事情会使我们跌入最终。 Bukan hanya pelan-pelan, tapi perlahan-lahan saudara menyeret kita ke dalam dosa. 不只是慢慢的去死，而是使我们慢慢的进入那个罪的困局里。 Bahkan ada yang tidak kita sadari. 甚至有些是我们不知不觉的。 Seorang penulis bernama Jacques Ellul 有个叫做 Jacques Ellul， menuliskan demikian. 他是这么说的。 Fakta kuat dalam peradaban modern adalah bahwa dosa semakin bersifat kolektif dan pribadi-pribadi dipaksa untuk mengambil bagian dalam dosa kolektif itu. 就是在这个现代社会里，有一个不争的事实是什么呢？就是群体的犯罪，所以个体常常是不由自主变成同流合污。 Saudara, pada dasarnya perubahan dunia itu baik, tetapi ketika kita ikut di dalam perubahan itu yang kemudian bisa menarik kita kepada dosa, 世代的变化是好的，但是如果这种变化使我们引诱我们跌入最终的话呢？ itu adalah hal yang tidak kita sadari. 这是我们可能意识不到的。 Akhirnya kita terbawa arus dan kemudian kita hidup di dalam dosa itu. 最后我们可能同流合污，就活在罪恶的世界中。 Saudara, ini artinya bahwa setiap kehidupan kita sedang berjuang untuk mematikan dosa-dosa atau manusia lama kita. 所以其实我们每天生活中，我们就是在那里竭尽全能，要致死那个罪过。 Saudara, di masa pandemi ini ada di antara kita yang bekerja dari rumah. 在这个疫情当中，可能我们中间有些人是在家里工作， Mungkin kita punya lebih banyak waktu untuk ada di rumah, 可能我们有更多的时间在家里。 lebih banyak waktu untuk berselancar di sosial media. 我们也有更多时间来去参与那个社交圈子的，在网上的社交圈子。 Biasanya kalau di gereja masih curi-curi buka Instagram. 可能如果在教会里，我们是偷偷的去看那个 Instagram。 Lagi dengar khotbah masih curi-curi buka Facebook. 在那里一面听到，有在那里偷偷的去看那个脸书。 Saudara, sekarang kita beribadah di rumah dan tidak ada orang yang melihat kita. 现在我们是在家里敬拜上帝，没有人看我们。 Lebih banyak waktu kita untuk bisa melakukan itu dengan bebas di rumah. 使我们可以随意自由自在的去上网。 Saudara, pertanyaannya adalah apakah selama masa pandemi ini ketika kita memiliki banyak waktu di rumah, 问题是现在我们有更多的时间在疫情当中，在家中， justru menjadi lahan yang subur untuk kehidupan dosa kita bertumbuh. 其实变成肥沃的土壤，让我们越来越犯罪。 Atau justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mematikan dosa kita. 还是给我们机会，使我们能够致死我们那个罪性呢？ Saudara, Paulus melanjutkan dengan berkata, kamu harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 所以在这里保罗说，你们要脱去你们从前行为上的旧人，穿上新人。 Kita harus berjuang untuk mematikan dosa dan mengejar kekudusan. 不错，我们要竭尽全能来致死我们的旧人，然后追求什么呢？圣洁的生活。 Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan baju yang baru kalau kita masih menggunakan baju kita yang lama? 如果我们仍然穿上旧的衣服，怎么可能穿上新的衣服呢？ Kita harus menggunakan manusia baru kita yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 我们应该穿上新人，这新人就是按照神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Paulus melanjutkannya dengan contoh-contoh praktis saudara di dalam ayat 25 sampai 32. 然后接下去从25到32节，保罗就讲一些生活实际的一些事。 Di sana ada beberapa hal yang Paulus sampaikan bahwa ada sesuatu yang kita perlu ubah di dalam kehidupan kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita. 那么在这里，保罗说，在我们的生活习惯当中，有些事是我们必须去改变的。 Paulus berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. 所以在这里，保罗说，你们要弃绝谎言，隔人于邻舍说实话。 Berdusta adalah penyataan yang berlawanan dengan fakta dan itu dengan maksud menipu orang lain. 谎言其实是什么呢？就是欺骗人，不是说那个事实。 Hal ini mengajarkan kita saudara bahwa
kebiasaan yang berdusta itu harus diganti dengan perkataan yang baik. 所以我们应该把谎言来去掉，以什么呢？以说实话来取代之。 Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki integritas dengan perkataan kita sehingga kita dapat dipercaya. 所以我们要有诚信，我们所讲的话是值得别人去相信的。 Janganlah marah, dilanjutkan oleh Rasul Paulus. 保罗再次接下去讲呢，就是不要生气。 Jika marah, jangan berbuat dosa, segera selesaikan. 就是如果我们生气，有立即解决问题，不要导致于犯罪。 Saudara, kadang orang berpikir bahwa marah itu bukanlah dosa. 很多人觉得发脾气不是一个罪过。 Saudara, memang benar bahwa kalau kita marah dalam konteks yang benar atau untuk kebenaran, maka tidak apa-apa untuk marah. 不错，如果我们是有正确的理由去发脾气，我们可以去生气的。 Tetapi di sini dikatakan jika kamu marah jangan sampai kamu berdosa, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kamu. 但是在这里是说，生气却不要犯罪，也不要给魔鬼留地步。 Marah itu dapat melahirkan dosa yang lain. 原来生气能够导致另外一个罪行。 Dan kita ingat bahwa dosa itu dapat mematikan kita. 我们知道罪是我们能够死亡的。 Di sini Paulus melanjutkan bahwa jangan kamu mencuri, jangan kamu melakukan perkataan kotor. 然后在这里接下去，保罗说我们不可以偷窃，也不可以说污秽的言语。 Kehidupan perkataanmu adalah kehidupan yang membangun orang lain. 所以我们所说的话都是应该能够建立别人的， Supaya orang lain memperoleh kasih karunia. 让别人能够得着益处。 Paulus mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. 保罗又说不要叫神的圣灵担忧。 Mengenakan manusia baru adalah hidup yang mau dipimpin oleh Roh. 创上新人就是愿意将自己的生命有那个圣灵去引导。 Dipimpin oleh Roh untuk hidup ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. 就是被圣灵引导之下，我们会过友善的生活，我们愿意彼此来饶恕，存怜悯的心。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan mematikan dosa dan mengejar kekudusan. 其实我们人生是应该什么呢？致死我们的罪行，然后追求圣洁。 Ini adalah proses hidup seorang murid. 这就是一个学生、一个门徒所经历的那个人生旅程。 Ini adalah perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup Bapak Ibu. 这也是你和我的人生旅程。 Saudara, mungkin kita berkata bahwa mematikan dosa atau menanggalkan manusia lama itu adalah satu PR yang besar. 可能我们会说，要脱下旧人，要致死那个罪行，是非常难的一件事。 Saudara, memikirkan dosa kita aja kita udah pusing. 一想到罪过，我们也觉得非常的头痛。 Memikirkan dosa kita saja kita udah frustrasi. 想到我们所犯的罪，我们也觉得非常的沮丧。 Nggak usah lagi lah ngomongin soal dosa, soal pertobatan, soal kekudusan. 不要再说什么罪过啊，又过圣洁的生活。 Saudara, mematikan dosa itu adalah satu perjuangan dan adalah pengorbanan. 不错，我们要致死我们的罪过，是一个要付出代价，是一种牺牲。 Mungkin kita adalah orang-orang yang masa bodoh. 可能我们会置之不理， Ya udahlah, biar hidup berjalan seperti ini sajalah. 不管他了，让我们就是这样过活吧。 Atau kita yang pesimis berkata bahwa nggak ada orang lah yang bisa sempurna. 或者我们很悲观的说，没有一个人是完美的嘛。 Memang betul saudara bahwa tidak ada orang yang sempurna. 不错，没有一个人是完美的。 Ini artinya bahwa perjalanan kita mengejar kekudusan itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. 那就是说，在我们追求过圣洁的生活，我们就真的需要依靠上帝。 Dan saudara, tidak apa-apa kalau firman menggelisahkan kita untuk meninggalkan dosa kita. 所以，当上帝的道叫我们离弃那个罪过，离弃旧人，我们不要心中觉得不安。 Mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, aku sudah berjuang dengan begitu keras untuk meninggalkan dosaku, tapi aku gagal dan gagal lagi.
可能我们中间有些人会说，真的，上帝，我已经尽全力来离弃那个旧道，离弃那些罪过，但是我一次失败又失败。Sudah bertahun-tahun aku menjadi orang Kristen, tapi aku masih bergumul dengan dosaku yang ini, Tuhan. 我成为基督徒已经很多年了，但是我还在那里挣扎，与罪过在那里挣扎。Kita putus asa. 我们真的好像很灰心、很绝望。 Tetapi saudara, 但是弟兄姐妹 ada berita anugerah buat kita semua. 对我们每一个人有一个恩典的消息。 Kita sudah terkoneksi dengan Allah yang adalah Sang Kepala. 我们是已经与我们的主、我们的教会的头连接在一起。 Dan itu adalah kepastian bahwa kita akan mendapat pertolongan, mendapat pengampunan dan kasih karunia dari Kristus adalah Sang Kepala. 那就是说，我们会得到恩典，会得到他的救助，因为主是我们教会的头。 Tuhan sudah melakukan perubahan yang besar di dalam kehidupan kita dan akan terus-menerus menolong kita mengejar kekudusan itu. 因为上帝已经救赎了我们，他一定会帮助我们来追求那个圣洁的生活。 Saudara, memang harus kita diingatkan untuk meninggalkan dosa lama kita. 不错，我们要不再一次的被提醒，要离开我们那以前的罪的生活。 Memang hati kita harus digelisahkan. 不错，要使我们心中被搅动。 Saudara, begitu berbahaya ketika kita tidak pernah diingatkan untuk meninggalkan dosa kita. 如果我们不再被提醒要离开以前罪过的生活，真的是非常危险的。 Saudara, di tengah-tengah keputusasaan kita, 在我们绝望当中， seorang penulis pernah berkata demikian, yaitu Thomas Chalmers. 有一位作者叫做 Thomas Chalmers 曾经这么说。 Dia menuliskan bahwa kebiasaan tidak bisa diubah dengan cara mencoba-coba. 就是我们要戒掉我们的那个习惯，不只是要尝试而已。 Dia mengatakan bahwa hati kita ini penuh dengan hal yang kita cintai, penuh dengan hal-hal yang manusia lama kita. 因为我们心中充满很多我们旧人我们所想的那些私欲。 Dan satu-satunya cara untuk melepaskan kita dari cinta yang lama kita adalah kekuatan dari cinta yang baru. 那么唯一使我们能够脱离以前旧的习惯是什么呢？就是以新爱来换旧爱。 Kekuatan daripada anugerah Allah yang diberikan untuk Bapak Ibu dan untuk saya. 就是上帝赐给我们那个恩典的力量，为着你，为着我。 Saudara, sesungguhnya saya gentar berdiri di sini. 就是我现在站在这里是战战兢兢的， Karena saya juga adalah orang yang sedang bergumul dengan dosa-dosa saya. 因为我也是与自己的那个罪过在那里挣扎。 Namun saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan yang besar itu 但是我要感谢神，他那个莫大的恩典 telah mengampuni saya. 已经饶恕了我， Masih mengizinkan saya untuk bisa melayani. 还允许我能够服侍他， Masih mengizinkan saya untuk memberitakan firman Tuhan. 而且也允许我来传讲他的道。 Dan anugerah yang besar itu yang juga berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu. 这个莫大的恩典也在你的身上动 Jangan 工。 pesimis dengan kehidupan yang kita sedang jalani, mengejar kekudusan. 所以我们不要为我们现在追求圣洁生活在那里感到悲观， Jangan putus asa untuk mematikan dosa kita. 不要绝望来致使我们的罪过。 Mari kita berjuang bersama-sama. 让我们一起来吧，一起来奋斗， Karena kita memiliki kekuatan kasih Tuhan yang besar. 因为我们拥有上帝莫大的爱。 Kristus adalah Sang Kepala akan menolong kita. 基督是我们的头，他一定会帮助我们。 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. 在哥林多后书第5章17节这么说： Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. 就是哥林多后书第5章第17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都是成为新了。 Jangan lagi hidup seperti manusia lama kita. 所以让我们不要再过旧人的生活。
Mari dengan sukacita kita mengejar kekudusan. 来吧，让我们以喜乐的心来追求圣洁的生活。 Allah sumber anugerah menyertai kita. 上帝是我们恩典的源头，他会与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang punya kekuatan kasih dan anugerah. 主啊，我们真要感谢你，因为我们所拥有的上帝是充满爱和充满恩典的。 Ketika kami melihat ke dalam hati kami, sesungguhnya kami masih sering hidup di dalam dosa-dosa lama kami. 当我们在内心深处看到自己常常仍然犯罪的时候， Tuhan, kami masih mau dipakai Tuhan. 我们愿意，我们仍然被主所使用。 Kami masih mau menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. 我们仍然愿意成为我们家人中的那个祝福。 Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. 我们愿意，我们成为众人那个祝福的管道。 Kami mau hidup melayani Engkau ya Tuhan. 我们活着要侍奉你， Janganlah biarkan dosa itu terus mengejar kami. 不要让罪过不断的在那里追讨我们。 Tapi tolonglah kami dengan anugerah-Mu untuk berjuang mengejar kekudusan kami. 但是求你赐给我们那个恩典，使我们能够奋斗战胜。 Berkati kami, 祝福我们， berkati setiap jemaat-Mu ya 祝 Bapa. 福每一位会友们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们这样感恩和祈求。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家。